Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita dalam suasana santai ilmu bersama Akademi Tahsin Quran Negeri Sabah, yaitu kita membicarakan tentang bersuci dan 7 punca air serta 4 jenis air. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ialah satu cara hidup yang sempurna syariatnya dan lengkap pula tata cara pengamalannya. Setelah memahami dengan jelas rukun-rukun iman dan rukun Islam dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya, umat Islam dituntut pula menjelmakan segala ilmu yang diketahui itu ke dalam beberapa amalan atau perlakuan yang ditetapkan oleh syariat Islam kita. Dalam bahagian ini akan membicarakan secara ringkas tentang soal taharah, yaitu bersuci, yaitu membawalah kepada perkara-perkara lain seperti pembahagian air, pembahagian najis, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taharah atau bersuci merupakan suatu tugas yang begitu penting dalam kehidupan seseorang muslim, kerana ia punca atau asas penerimaan segala amal ibadah kita. Andainya seseorang itu mengerjakan ibadat salat tetapi belum bersuci dan membersihkan diri, sama ada dari segi tubuh badan, pakaian, tempat ia mengerjakan ibadah dan sebagainya, maka salatnya dikira tidak sah. Berhati-hati saudara-saudara yang dirahmati Allah. Dalam soal bersuci ini kita hendaklah menitik beratkan, kerana ia merupakan salah satu yang dituntut dalam syariat Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, apabila salat yang merupakan tiang agama itu tidak sah, maka ibadah-ibadah lain juga turut tidak mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat rumah apabila tiang sudah rosak, maka dinding dan atap hanya menunggu masa untuk runtuh bersama-sama dengan tiangnya. Ini diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din." Yang bermaksud, salat itu tiang agama. Sesiapa mendirikannya berarti dia mendirikan agama.
dan sesiapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agama. Manakala dalam pembahagian air, sebelum bab bersuci disentuh dengan lebih lanjut, elok rasanya saya mulakan dengan menerangkan tentang pembahagian air yang boleh dan tidak boleh dibuat bersuci. Begitu juga air yang harus diminum dan sebaliknya. 7 punca air, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu air sungai. Yang kedua air laut. Ketiga air hujan. Yang keempat air perigi. Yang kelima air embun. Yang keenam air mata air. Dan yang ketujuh air beku, yaitu salji. Dalam hal ini air dibahagikan kepada 4 jenis. Yang pertama air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak ini air yang boleh diminum dan boleh pula dibuat bersuci, sama ada beristinja, berwudu, mandi hadas, membasuh najis ataupun sebagainya. Air yang dimaksudkan ialah air mutlak, iaitu air yang benar-benar tulen, yang tidak bercampur dengan benda-benda lain, sama ada yang bersih seperti minyak wangi, kopi, susu atau lainnya, ataupun bercampur dengan benda-benda najis. Air yang digunakan untuk berwudu hendaklah melebihi 2 qolah, yaitu 230 liter. Apabila air tulen yang lebih daripada 2 qolah, yaitu bersamaan 230 liter, dimasukkan oleh sesuatu, dimasuki oleh sesuatu benda yang lain yang tidak mengubah nama atau sifat air, maka air itu masih lagi dianggap sebagai mutlak. Tetapi sekiranya berubah sama ada bau, rasa atau warna, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh ialah memasukkan kopi ke dalam air mutlak, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, tetapi hanya boleh diminum sahaja. Sekiranya air tersebut kurang daripada 2 qolah dan dimasukkan pula sesuatu, yakni sama ada berubah atau sebaliknya, maka air tersebut tidak lagi boleh dibuat bersuci. Sebagai contoh, apabila nama air itu telah berubah menjadi air teh, air tersebut tidak boleh dibuat bersuci. InsyaAllah, mudah-mudahan saudara-saudaraku dapat memahami apa yang kita kongsikan ini. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air ini yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil yakni berwudu, atau hadas besar yakni mandi wajib. Ini berarti air yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib sekiranya ditadah semula dan air itu tidak sampai 2 qolah, maka air itu dikira mustakmal, yaitu tidak boleh dibuat bersuci. Ianya hanya boleh dibuat minum atau makan atau membasuh benda-benda yang bukan najis sahaja.
Begitu juga sekiranya air basuhan wajib menitis ke dalam air yang tidak sampai 2 kolah, ia dikira air mustakmal. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, manakala jenis air yang ketiga yaitu air musyannas, yaitu air yang makruh digunakan. Air mutlak tetapi terjemur di tengah panas matahari di dalam bekas yang mempunyai karat dan digunakan pula ketika air masih panas. Ya, semoga saudara-saudaraku memahami ya, apa yang kita kongsikan ini, insya-Allah dengan izin Allah ya. Walau bagaimanapun di negara kita, khususnya di Malaysia, tidak menjadi makruh. Kerana apa? Kerana apa, tuan-tuan? Ya, ya, kerana darjah panasnya tidak setinggi seperti di negara-negara Timur Tengah, India dan Pakistan. Ya, itu yang kita kena fahami. Manakala jenis air yang keempat yaitu mutanajis, yaitu air yang mengandungi najis. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, air mutanajis ini air yang kurang daripada 2 kolah dimasuki oleh najis, sama ada air itu berubah ataupun tidak, ia dikenali sebagai air mutanajis, air yang mengandungi najis. Begitu juga sekiranya air yang lebih daripada 2 kolah dimasuki najis, lalu air itu berubah rasa, bau atau warnanya, maka air itu juga tidak boleh dibuat bersuci atau diminum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mencelup kaki ke dalam kolam sesuatu kesilapan yang sering berlaku dalam masyarakat kita, khususnya di kalangan orang Melayu, ialah menganggap bahawa mencelupkan kaki ke dalam kolam masjid itu salah. Sebenarnya tiap-tiap air yang lebih daripada 2 kolah tidak mengandungi najis berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath fa innahu la yanjus." Yang bermaksud apabila air sampai 2 kolah, maka ia tidak mengandungi sebarang kekotoran najis. Berdasarkan hadis ini, maka tidak salah ya, maka tidak salah mencelupkan kaki ke dalam kolam selagi air kolam itu melebihi 2 kolah dan airnya tidak berubah. Hadis tersebut juga menerangkan sekiranya najis termasuk ke dalamnya dan air itu tidak berubah, maka air itu masih lagi dianggap suci, lagi menyucikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita dapat berkongsi berkaitan perkongsian, yaitu bersuci dan 7 punca air serta 4 jenis air ya. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dan dapat kita manfaatkan juga kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. InsyaAllah mudah-mudahan ia menjadi asbab ya, menjadi satu asbab amal jariah kita selamanya, InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.